Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam doktor. Sihat tak doktor? Right, sekarang korang nampak tak interface Adobe Animate yang saya tengah nampak kepala putih ni kan? Nampak. Nampak. Okey, head turn ni, head turn ialah menulis tau, bukan kepala berpusing. Okey, kalau pusing tu kita panggil sebagai turn around. Okey, kalau head turn tu maknanya dia menulis. Karakter tu menulis. Selepas bouncing ball, biasanya inilah benda yang akan kita ajar dan dia maknanya as a student, benda yang kita praktis seterusnya. Okey? Maknanya ini adalah asas jugalah ni. Dan untuk head turn, dia ada beberapa cara. Ada contohnya cara yang cheap punya. Saya create new lagi sini. Ada cara yang cheat punya, dan contohnya satu karakter tu daripada pandang sini dan terus pusing ke flip, maknanya dia terus pusing ke arah bertentangan dengan dia terus toleh, ataupun okay, dia terus macam ni je, ataupun ada lagi cara yang dia ada kat tengah-tengah dia. Bila dia pusing sini, yang pandang sana, dan dia ada yang kat tengah-tengah in between dia. Korang dah faham konsep in between kan? Dah. Okay. Belum lagi? Dah. Okay. Ini satu contoh. Lepas tu, tengok F7, insert frame. Insert frame. Okey, ini adalah satu contoh head turn, maknanya dia berpusing. Next frame. Okey. Ini contoh yang proper punya, bukan yang proper lah, ni saya lukis cincang je. First tengok kanan, and then ditunduk sikit, tengok kiri. Prinsipal yang ada kat sini ialah bila dia tunduk sini, dia bermain dengan arc. Okey. Lihat ya. Kalau ini tak cukup besar lah. Tengok yang hijau, nampak yang hijau ni kan? Hijau ni sebelum, merah ni selepas. So untuk dia tulis sendiri, dia perlukan curve, dia perlukan arc dalam movement. Sama ada arc tu turun ke bawah ataupun naik ke atas. Okay? Amat jarang untuk animation, bila dia head turn tu tak ada arc. Maknanya dia just pusing toleh macam tu. Kalau macam straight macam tu, biasa kalau robot, hantu, zombie. Kalau karakter yang alive punya, kita perlukan a bit curve supaya nampak lebih dia punya movement dia nampak lebih alive. Alright? So far faham ya? Faham. Okay. Saya tengah prepare ni tapi tak sempat siap lagi. Maybe saya guna terus, tunggu sekejap saya settlekan rambut dia, and then kita boleh pakai karakter ni untuk kita punya head turn. Boleh ya? Okay, karakter ni adalah, nama dia Jack Sullivan, daripada series Netflix series Last Kid on Earth. Tak tahu korang ada tengok ke tak? Tengok tak? Tak. Tidak. Tak ada tengok tak apa. Let me finish up, and then kita boleh pakai ni. Lepas tu korang boleh explore you guys punya own character. Okay, putih dulu. Sekejap .
Once dah siap nanti, saya share dengan korang macam nak buat. Encik Kap guna wacom ke mouse? Saya sekarang pakai Wacom sebab saya tertinggal mouse kat office. Korang ada Wacom ke tak ada? Ada. Ada yang tak ada tak? Ada. Ada. Semua ada. Semua ada Wacom? Jual Baik. dekat Macam zombie bercakap. Ada yang ada yang tak ada. Cukuplah yang sampai sini. And then I pakai buat mata ni cincai dulu lah ya. Yang penting kita boleh guna. Nampaklah karakter kita ya. nampak Nampak. cincau lawa. Okey. Ini saya buang dulu. Delete. Remove frame. Okey, ini adalah satu karakter yang kita nak buat dia toleh daripada sebelah kiri. Kiri dia lah, bukan kiri kita. Kiri dia nak toleh ke sebelah kanan dia. Okey. Prinsipal yang kita akan guna pakai, saya tulis dahulu dekat tepi sini supaya jadi reminder kat kita semua nanti. Yang pertama ialah timing. Kedua adalah slow in and slow out. Ketiga ialah a little bit squash and stretch. S-T-R-E-T-C-H, betul kot? Okay. Slow in, timing, lepas tu arc. Okay, ini adalah prinsipal yang akan diguna pakai untuk dalam kita punya dan sekiranya karakter ni ada rambut yang panjang, dia akan kita melibatkan dengan follow through. And overlapping action. Baik panjangnya. Sini ya. Ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 prinsipal yang diguna pakai kat sini ya. Ini note. N-O-T-E. Beritahu saya kalau saya terlaju sangat, so saya boleh slow down sikit. Yes, ni, okay. Tutup dulu yang ini. Okay. Nanti saya akan ajar penggunaan simbol. Korang nampak tak pop up ni? Convert to symbol. Nampak. Nampak. Nanti saya akan ajar ni dulu. Yang ini kemudian macam tadi Dr. John ada mention tadi, yang kita akan mula-mula head turn dulu, lepas tu kita akan masuk kepada build character. So you guys punya own character atau character pakcik, anti-hero atau macam something tadi tu, mana kita boleh build part by part. Maknanya kepala lain, badan lain, supaya senang kita nak move kan. Okay. Ini adalah head. Okay. Kalau ini adalah head dan kita nak buat dia berpusing, let me prepare until frame 50 dulu. Okay, again double check frame FPS. Pastikan 25 frame per second. Okay, saya extendkan everything untuk node ni sampai sini. Head. Okay. Tengok dekat cursor saya ni, saya pergi dekat Q, Pre-Transformation Tool. Okay. Bila dekat Q, korang akan nampak satu titik kecil dekat sini. Nampak tak ni yang saya gerakkan ni? Nampak. Okay, ini adalah kita punya pivot. Kita perlu setkan kat mana kepala tu nak pusing. Untuk karakter, biasanya kalau leher saya letak sini lah, lebih kurang dekat dia punya
leher dia supaya bila dia berpusing, dia boleh berpusing macam ni. Faham? Nampak? Okey, dia angguk-angguk macam ni. Kalau pivot tu kita salah set, contohnya dekat tengah sini, bila berpusing dia akan berpusing macam ni. Tak betul. And kalau worse, kalau kita tak set kat mana, bila kita pusing, dia akan pusing macam ni. So kita tak nak karakter kepala kita berpusing macam ni. Paksi dia berada dekat leher apa? Leher. So dekat leher ya. Kiranya dia akan lock ke? Dia akan lock dekat sini. Kita bila dah tukar balik, dia akan ada dekat sini. Okay? Oh. Kalau tersilap. Okay, ini adalah nota warning. Nota mana brush tadi berlupa. Okay. Kalau silap set pivot, movement akan jadi messy lah. Okay. Contohnya awal-awal kita dah siap semua baru nak set pivot. Allahu Akbar, dah silap dah. Memang akan jadi messy. Sebab tu kalau in proper punya production, ada satu department khas yang untuk buat tracing karakter sahaja. Maknanya untuk buat build, maknanya dia layer by layer, diorang yang buat, supervisor diorang akan check satu persatu betul tak betul. Pivot kau salah ni, betul kan balik? Ada ke letak kat sini? Sekejap. Contohnya dia letak dekat betul. Dia letak dekat bawah sini. Betul lah kat dagu. Habis takkan kepala kita bergerak ikut dagu kan? Yang ini salah. Yang betul letak kat sini. Okey. Ini kita panggil cut out style. Macam tadi banyak contoh yang Dr. John bagi tadi. Ada yang cut out yang nampak menarik, ada cut out yang nampak limited, dia punya movement dia. Itu bergantung kepada animation masing-masing. Tapi yang penting, dia punya cut out style ni, kita boleh detailkan ikut kita sendiri nak macam mana. Okay. Sekejap lagi. A few example saya boleh tunjuk. Nak tengok example dulu ke nak belajar dulu ni? Example. Example sekejap YouTube. Saya buka dulu, korang tengok dulu karakter tu. Stop sharing. Okay. Karakter tu. Right, nampak dekat YouTube ni? Nampak. Okey, ini adalah contoh pakai diorang pakai Flash zaman ni. Mana ada Adobe Animate lagi. Dan nama animation ni ialah Wakfu. Pernah tengok tak Wakfu? Dia sangat top dekat US and France. Everything was built on Flash. Movement dia nampak limited. Tapi pasal design dia cantik, appeal, prinsipal apa pun semua boleh tolak tepi. See, everything dia main limited movement. Tapi ada design dia nampak menarik. Okay, another example ialah Lolly Rock. Yang ini menggunakan Toon Boom. Nampak pula yang sekarang ni tak? Cik Kap, Ya. Lolly Rock buat kat Malaysia kan? Yep, saya as animator and supervisor untuk Lolly Rock.
Yay. Dia orang tak tahu. Oh. So nampak ni, karakter ni everything cut out tapi we make it properly dan dia nampak cantik lah. Okay, tengok tak? Everything is three quarter. Jadi bagi front pun three quarter bila bercakap. Okay. Okay. Okay, nampak tak bawah tu? Assistant Animation Supervisor. Simple dah tunjuk. Oh. Mantap. Animation dulu. And ini apa kami punya bahagian lah. Maknanya dia punya story everything daripada France, Malaysia sebagai studio yang menghasilkan animasi tu based on mereka punya supervision lah. So on our side, saya sebagai checker dan bagi guide dekat animator, tapi lepas hantar ke France kat klien akan check lagi sekali. So cut out boleh jadi as simple tapi boleh jadi as detail bergantung kepada macam mana kita pakai. Okay? Okay. Alright, sambung lagi. Yang Flash ni, Jack Sullivan ni, saya rasa dia pakai Toon Boom juga sebab saya nampak dia punya teknik cut out dia. Tapi dia make it nicer lah. Okay? So untuk karakter kita ni, kita nak buat daripada toleh sebelah kiri kepada toleh sebelah kanan. Okay? Let's say maybe dalam 10 frame pertama ni, dia static dulu. Kita tekan F5. Maknanya dia hold macam ni. Korang keyframe dah faham belum? Keyframe pula. Shortkey dah faham belum? Ke nak saya tulis balik kat sini? Faham. And then, tapi apa? Okay lah, saya bubuh jugalah. Okay. Warna merah. Semua pula warna merah. Okay, text. F5. Shift F5. F6. Shift F6. Ini dulu cukup. F5 untuk apa? Kalau tak sure, right click, tengok F5, insert frame. Shift F5, remove frame. Set keyframe F6. Remove keyframe. Okay. Ini nota dia. Dah, kita lock. Right, karakter daripada toleh sini, saya nak buat dia toleh sebelah sana. Dan saya just tekan dekat 10 ataupun dekat 11. 10 lah, saya ambil 10. Tekan F6. Dia akan jadi new keyframe. Maknanya dia set keyframe baru. Apa 2 kali keyframe? Right, kembali kepada frame 10 tadi. Since saya dah nak macam ni, saya just flip dekat dia. Right click, mana flip? Transformation, flip horizontal. Dia dah pusing ke sebelah sini. Okay, daripada pusing sini, dia dah pusing ke sebelah sini. Nampak tak? Dia dah pusing ke sebelah kanan kan? Nampak. Right. So, yang sebelah kanan saya set sampai 50. Okay.
Right now, kepala dia pusing sini dan pusing macam ni. Ada setengah animation yang kalau simple cut out, dia very how to say very cheap punya lah, sangat cheap punya animation, plup, dah macam ni, that's it. Macam tu sahaja. Tapi kalau kita nak buat nicer, dia akan ada arc, dia ada timing, dia ada slow in, slow out. Okay, kita nak ambil kaedah yang macam tu dulu supaya boleh korang faham yang original way punya. Okay, next dekat sini, let's say frame 10 dah menoleh, pergi dekat frame, I would say frame 8. Okay, tengok frame 8 sini, tekan F6, set keyframe. Okay, next, bila dah set keyframe, hidupkan onion skin korang sebagai reference, and saya start pusingkan sedikit karakter, sedikit saja, tak banyak. Bawa turun, agak-agak lah. And then maybe a little squash. Jangan banyak macam ni tau. Ni banyak sangat. Sikit je. Little squash. Dan of course bila ada squash, kena ada stretch sikit. Okay. Sini sikit. Okay. Dia akan start macam daripada pandang satu arah, dia akan start tunduk sikit dan kita nak buat dia pusing ke belakang. Okay. Saya conteng dekat sini, ini adalah 1. Dekat sini jadi 2. Okay. Jadi dekat timing chart kita ni, korang dah familiar dengan timing chart kan? 1, 2, kita perlukan maybe 2 IB dekat sini, 2 dekat sini. Slow out, yang ini slow in. Okay. Ada 1 IB kat tengah. Okay. Kita dah ada 1. Right now, kita dah buat slow in yang pertama. X1 yang pertama. Slow out yang pertama. Slow out 1. Dan kita layan sebelah sini punya pula. Oh, 1. Okay. This part, saya nak prepare 2 dah ada. Saya nak pakai yang buat yang ini pula. Okay. Tekan F6, pergi ke 10, 11, 12. Tekan F6. Right. Yang ini biar dia hold. Yang dekat frame 10 ni yang saya nak gerakkan. Pergi pada free transformation tool, iaitu Q. Kita pusing sikit. Again. Pusingkan sedikit. Macam tadi, hidupkan onion skin. Bawa tunduk bawah sikit. Okay. Supaya dia ada illusion yang dia naik ke atas. Okay. Right now, apa yang kita ada, kita dah ada 4 key. 1, 2, tunduk, 3, 4. Okay. Nampak lah, jelas lah? Nampak tak korang ni? Nampak. Okay. Oi. Nampak. Dan kita nak tambah lagi dia punya slow out dia dahulu. Slow out dia saya tambah ada 2 IB kat sini. Saya baru buat 1. So saya perlu tambah lagi. Mungkin saya tambah another keyframe dekat sini. Dia hidupkan onion skin. Dia tunduk lagi bawah. Okay, nampak tak saya punya pivot ni dah salah tiba-tiba kat sini. Macam apa dia salah? Oh, dari awal dah salah. Nampak ni? Bila dari awal dia dah salah. Macam mana tadi boleh salah Tadi elok je.
Buat rotate dulu. Squash lagi. Kita buat turun sikit. Now, dekat sini dia dah start tunduk banyak, iaitu di this part. So saya nak prepare pula dengan slow in yang kedua. Sebab saya dah ada slow in yang pertama di sini. Saya nak prepare slow in yang dekat sini pula. Ada F6. Okay, bila saya dah set yang kat belakang, saya ubah yang kat depan. Jangan confuse ya. Okay. Tak jadi. Saya padam dulu. Okey. Dengan menggunakan 3 sahaja, saya tak letak IB lagi ni. Ini adalah cut out yang very simple punya head turn. Korang boleh nampak dia start berpusing dah. Nampak dia bergerak tak? Nampak. Alright, yang macam ni tanpa perlu pandangan hadapan, ini korang dah boleh buat satu yang simple dan istilah dia economical. Maknanya nak kata cheat to cheat jugalah. Kita ada kepala, satu, kita ada sini, dua, dan kalau cantik kita ada depan kat tengah-tengah sekali. Okey? Tapi dengan cara cheat way saya buat sekarang ni, tak perlu yang tengah pun kita dah boleh nampak dia punya movement dekat sini. Dan kalau saya buat yang tengah, nampak lagi cantik. Okey? Kalau perlukan yang tengah, let's say kita nak style animation tu kena ada detail lagi. Tak apa, kita buat satu, F6. So buat satu yang agak frontal. Yang ini saya agak-agak sajalah ya. Sebab kalau buat betul-betul nanti ambil masa. Tu. Oh, saya buat di sini. Repositionnya dekat sini. Ingat ya, saya nak buat ni supaya ada arc, ada curve. Kita akan rasa dia macam ada curve. You guys boleh tengok dekat sini,
karakter tu daripada first frame, dia turun, bawah, turun, and then pusing ke belakang, dia akan start naik, dan naik. So, kita punya head turn sudah siap. Okay. Kalau macam tak sure what just happened, saya repeatkan balik proses ni dekat belakang. Saya kopikan balik saja semua. Make sure everything ialah shoot onto ya. Frame 100 F5. Nota saya mana? F5. Okay. So kita boleh nampak jack berpusing, toleh daripada kanan ke kiri, and then daripada kiri ke kanan, dan dia patah balik. Okay, another tips yang saya nak korang faham. Bila kita buat head turn ni, make sure bila pusing, mata dia tutup. Walaupun kita as a manusia, kalau kita menulis tak semestinya mata kita tutup. Tapi cantik kalau dalam animation, dalam kartun, bila kita buat karakter tu menulis, bagi dia ada eye blink. Okay. Lagi cantik kalau first, second, third, yang ini mata dia dah start kecil. Okay. Mata dia dah start halfway lah. Yang ini saya tak boleh nak betulkan. Kita tengok dia punya ni hasil dia macam mana. Bila saya play, dia akan slowly pusing, dan dia ada tengah tu pun ada. Oh, okay, dekat sini. Let me flip this one. Right click, flip horizontal. Okay. Ada soalan tak so far? Saya biar kepala tu keep pusing-pusing, korang boleh tengok. Sambil tu kalau nak tanya, boleh tanya. Kalau macam time pusing tu, boleh buat macam rambut dia bergerak sekali ke? Boleh? Boleh? Sangat-sangat boleh. Right now, saya punya karakter ni, saya tak sempat build dengan proper. Okay. Saya tunjuk dekat sini ya. Bila saya buka dekat dalam, saya convert simbol ni, dia boleh break apart every single. Okay. Tengok dekat sini. Layer ni semua saya hidupkan. Oh, kalau convert tu simbol tu, maksudnya tak payah nak trace satu-satu lah. Macam nak. Bukan, kita kena trace satu. Kita kena trace satu persatu. Cuma nanti kita boleh asingkan. Contohnya sini ya. Right now, saya tengah layer hair punya base. Lepas tu dia ada hair back dekat sini, saya dah set. Dan kalau karakter tu perlu bergerak, rambut dia pun perlu bergerak, saya dah prepare sini, pivot betulkan, rambut dia boleh bergerak sini. As detail nantilah. Maknanya saya buat ni untuk proper yang detail punya kemudian. Okay. Kalau saya nak bergerak everything, bila karakter tu bergerak, rambut dia pun bergerak, saya dah settlekan dulu, prepare. Yang ini saya buat satu one chunk macam ni. Okay. Tapi ini silap. Sepatutnya yang sini whole, or maybe tengah-tengah dia boleh goyang macam ni rambut dia. Okay. Dan even untuk telinga, where is my ear? Kalau telinga ni pun saya boleh
grupkan, let's say saya nak gerakkan telinga kanan ni ke depan sedikit. Dia punya illusion macam bahagian mata, mana mata? Okay, right now dia ada rasa berpusing tu macam ke tepi sedikit compare dengan original tadi. Yang ni kita nampak lebih 3/4. Yang mana telinga dia boleh nampak, yang ni pun sama. Sebab dia akan rasa rotation karakter tu. Okay. Sebagai contoh kat sini, sebab tak siap, saya boleh tunjuk kat sini yang contoh ya. Contohnya karakter ni. Satu. Macam ni. And then bila saya pusingkan move the character sebab saya separate satu persatu asing, kita boleh dapatkan illusion dia macam ini. Nampak tak beza antara dua ni? Satu lebih 3/4, satu lagi dah menghampiri dengan side. So bila saya buat separate satu persatu, kita boleh dapatkan dia punya side view, kita boleh dapatkan dia punya in between antara 3/4 dengan side view. Okay. Apa yang untuk build karakter jangan pening-pening, kita akan pening minggu depan. Yang ini sekarang ni kita peningkan dengan kita punya head turn dahulu. Okay. So dia punya tips dia buat korang punya timing chart dahulu dan menggunakan kaedah macam ni. Original 1, 2 dan tambah 2 IB slow out, IB tengah-tengah dan 2 dekat slow in sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok dekat timeline sini, saya besarkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu formula dia. As simple as that. Okay, nak patah balik pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang akan dapat dia berpusing one side dan pusing balik one side. And if kita check balik, timing kita dah mention, shoot on 2, ada slow in, slow out tak? Siapa boleh confirmkan? Ada kot. Kat mana? Ada. Slow in, slow out ni, ini adalah slow out, pusing IB, ini slow in, dia berhenti. Slow in bila karakter tu nak berhenti atau apa-apa objek tu dia kereta, bas, korang naik motor, bila korang menghampiri nak berhenti, itu adalah slow in. Slow out mana daripada slow dia semakin laju. Okay, tu beza dia. Tapi jangan risau kalau korang tak faham dia punya term, sebab to be honest dekat industri kadang-kadang rakan-rakan animator pun confused dengan istilah yang mana satu slow in, yang mana satu slow out. Sangat biasa. Tapi dia orang tahu, ya kat sini kena ada slow. Tapi slow in ke slow out lepas tu dia macam blur. Entamlah janji kat sini ada slow. So yang ini adalah slow in, yang ini adalah slow out. Kita orang selalu gelakkan benda tu. Yang mana satu slow, yang mana satu slow in. Nak selamat, kita pakai istilah is. Okay, ini istilah is. Supaya tambah is dekat situ. Is in ke is out. Hentamlah janji is. Begitulah. Jadi is sebenarnya dia akan rasa slow atau ada istilah akan rasa nak laju ke nak slow, kita faham maksud dia. Okay. Ada soalan lain? Encik, boleh tanya kah? Betul. Saya lupa macam mana mau tekan tu flip. Tekan play. Tekan apa? Flip yang bagi putar kepala tu.
bagi putar kepala. Layer. yang pivot tu kot. Okey, kita mula daripada kosong lah ya. Kita tutup dulu yang ni. Kita buat satu karakter lain. Saya lukis karakter siapa karakter Giant lah. Okey. Bukan Giant Pasaraya tu ya. Giant Nobita tu. Jadi tak? Jadi. Boleh lah ni ya. Jadi Giant. Okey, Giant kan. Pada raju harga rendah. Bukan, salah. Okey, Giant dekat sini. Kita dah ada satu kepala dekat sini lah. Make sure korang groupkan dia. Ctrl G ataupun saya lagi prefer korang simbolkan dia. Tekan F8 untuk simbol. Okey. Giant. Sini ada banyak choice. Movie clip, button, grafik. Make sure anda pilih grafik. Okey. Tadi tekan F8, again tekan F8, rename, pilih sebagai grafik. Okey. Advance ni tak payah usik, tak ada apa sangat. Okey. Just tekan OK sahaja. Okey. Pivot dia berada di tengah-tengah. Make sure pivot kita adalah kawasan yang mana kita nak kepala tu berpusing. Kalau dekat leher, somewhere sinilah lebih kurang kan. Kalau korang buat untuk siku nanti, untuk lengan, make sure dekat bahagian lengan. Turun sini. So, bila kita dah set, okay, betul, right, betul. Dan kalau kita anytime kita buka balik, tekan balik, adakah dia betul? Masih lagi kat situ? Yes. Kalau masih dekat situ, dah selamat. Okay. Now, pada frame dia tengok kanan, and then pada frame 30, saya nak dia menoleh sebelah kanan pula. Tekan apa dia? F5 ke F6? F6. F6, cantik. So dia dah set new keyframe. Okay. Set keyframe, set new lah. Okay. Kita right click sahaja. And then sama ada right click atau you guys boleh tengok kat bawah, kat atas ni lah. Kat atas ni nak cari, saya pun tak ingat kat mana. Modify, transform, flip horizontal. Dia dah berpusing ke sebelah sana. Check onion skin, betul ke tak betul? Okey, dia dah pusing situ pula So, kita perlukan timing chart dah ada. Ini adalah 1, ini adalah 2. Betul Betul. Betul. Okey. So, kita just perlukan gatal tangan. Tangan kanan gatal. Alhamdulillah. Okey, set satu keyframe dekat sini. Tekan F6. Okey. Then kita buat dia start pusing. Tunduk sedikit. Bawah sedikit. Squash sedikit. Stretchkan sedikit. So dia ada rasa macam tu. Okey, dia ada tunduk sikit kan. Right. Tadi saya menggunakan teknik straight ahead, yang mana saya buat frame 1, frame 2, frame 3 terus. Yang ini saya nak buat dia sebagai post to post. Dari 1 turun ke bawah 2. Dan saya nak twinkan dekat sini. Okey. Tekan F6. Create classic twin. Okey, dia nampak dia bergerak tak? Kalau saya panjangkan benda Allah ni, nanti dia slowly bergerak. Nampak ke tak nampak ke?
Nampak. Okay, yang ini nanti kita akan bila dah start dengan animation nantilah kita akan belajar. Tapi as a simple macam ni kita boleh nampak dia punya movement ya. So saya perlukan right. Yes. Okay. Tapi remove convert to frame. Okay. Okay, first turun. Okay, dah dapat. Kat sini saya nak buat juga macam tadi. Daripada first 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan sini F6. Ni saya right click sahaja, create classic twin. Okay. Pendekkan sikit, squash and stretch sedikit, bawa turun sedikit, rotatekan sedikit. Anda akan Encik Kak, ya. plastik twin ni untuk apa? Maksudnya function dia? Untuk macam gerakkan kepala sikit-sikit ke? Dia akan gerakkan everything, kita boleh gerakkan semua benda macam yang tadi wakfu ke atau apa nama lolly rock tadi tu. Jadi kita boleh gerakkan objek tu berikut twin lah movement yang ada. Kiranya tak payah buat keyframe by keyframe dah lah. Ya, yang ini, mana pakai ini lebih kemas berbanding dengan yang saya buat mula-mula tadi. Yang mula-mula tadi kalau kita in control dengan movement tu tak apa. Kalau kita rasa susah nak control, better kita buat macam ni. Okay, first contoh macam ni kan. Takut nanti position yang kat tengah-tengah ni dia lari. So better buat macam ni. Okay, bila dah settle, right click, jadikan dia convert to frame by frame animation. Keyframe every other frame. Dia akan jadi shoot onto. Okay, 1, 2, 3. So head turn kita as a simple ni dia dah jadi. Okay. Apa yang kita perlu tambah ialah tengah-tengah, dia punya in between. Tekan F6. Kita just perlu tambah satu kepala dekat tengah-tengah. Hidung dia, mulut, ni mungkin dia tengah marah, tiba-tiba nak pukul Nobita, mak dia pula muncul tiba-tiba. Balik! Time ni pula mak panggil kan. Kaki bunyi. Okay, so berpusing macam ni. So dia dah dapat satu movement yang ringkas. Okay. Ni head turn dia. So again, ini adalah keyframe nombor 1 dekat sini. Ini adalah nombor 2. Ini adalah nombor 3 dekat sini. Saya buat kaedah yang pakai twin ni lagi menyenangkan korang sebenarnya tau. Saya buat satu dah ada, saya buat yang nombor 3 dahulu. Baru dapat yang tengah-tengah. Okay. Nombor 2 dah ada, saya buat yang sini dahulu. Yang mana tadi? Yang ini dahulu. Baru kita akan dapat twin yang tengah-tengah. Okay, so far clear tak? Clear. F6, lepas tu F8. F8 tadi untuk apa? Create simbol. Okay. Apa lagi twin tadi kan? Twin.
twin ni kalau nak tak sure nak cari kat mana, dekat mana dia punya ni ya. Okay, create classic twin dekat sini. Insert, create classic twin. Insert. Okay. Classic twin. And then bila dah settle classic twin tu, kita untwin balik. Matikan dia, jadikan onto. Ni. Bila dah ada twin baru kita boleh buat. Okey. Jadi ada apa-apa soalan? Cepat dia sejam. Jadi IB tu buat last lah, better buat last kan? Yang kepala tengah-tengah tu. Betul. Biasanya bila karakter ni kita dah build, kita dah already prepare siap-siap tau. Macam ni kan, yang kepala kentang ni. Kita memang dah already buat satu simbol untuk kepala 3/4, satu simbol untuk kepala front. So, bila kita dah siap tu, IB tengah-tengah tu kita tinggal letak je kepala yang dah siap, yang already kita dah prepare. Macam saya buat ni pasal dari tadi memang tak prepare, sebab tu baru kena lukis baru. Kalau dah ada kita tinggal ambil je. Sama juga kalau yang kepala kentang ni, kita dah already prepare yang side view punya. So kita tinggal pakai je. Okay. Contohnya macam tadi ada karakter turn around. Kan nanti kita akan masuk karakter turn around kan. So dalam karakter turn around biasanya kita ada prepare satu apa-apa karakter pun, dia punya front view, dia punya 3/4 view dan dia punya side view. Okey, ataupun kita bagi profile. Okey. Bila kita dah buat head turn tu nanti, mula-mula kita contohnya kita pakai yang ini. Untuk depan kita terus pakai yang ini. Senanglah macam tu je. Okey. Ada lagi soalan? Setakat ni clear lah. Terima kasih. Okey, alright. Hilman ada soalan? Khairul. Bah, tanya je soalan. Hilman. Tadi cakap nak tanya. Video ni ada Ni record kan? Lan. Apa dia? Video ni record, nanti Dr. John akan bagi, dia akan upload ke dalam apa nama? E-campus. E-campus, dan saya maybe minta copy juga untuk saya letak kat YouTube supaya korang boleh tengok. Boleh. Okay. Biasanya experience saya ni diorang ada soalan bila diorang dah start buat nanti. Ya, biasalah tu. Tapi nanti Madam, cakap. Jangan apa nama? Jangan takut nak explore. Tapi dia punya pesanan dia ialah buat satu karakter yang simple dahulu. Saya faham setengah student ni, dia punya eager tu nak buat karakter yang terus superb, level Naruto ke, level apa benda yang terlampau banyak detail. End up nanti korang akan fed up, tak harap nak buat lah. Dia punya ni nak kena gerak, iaitu rambut semua nak gerak, tak payah. Buat yang simple dulu. Even kalau perasan Naruto ke karakter anime, kalau dia berpusing ke apa, rambut dia tak gerak langsung pun. Sebab ada cheat kat situ. So buat yang simple karakter dulu. Okay? Okay. Cakap yang classic twin tu, nak terus yang classic twin tu, masukkan keyframe dulu ke baru insert classic twin ataupun terus masuk classic twin? Kena ada keyframe dahulu. Oh.
Contoh dekat sini 75. Saya offkan dulu ni tadi. Okey, 75 Giant dah pandang sebelah kanan dia. Pada frame 90 saya nak buat dia pandang kiri balik. Mula-mula saya set keyframe dahulu. Okey, dah nampak ni beza kan, dia dah ada titik kat sini ni. Kita pusinglah kepala dia ke sebelah sana. Right click, transform, flip horizontal. Dah ada dekat sini. Okey. Kadang-kadang yang ini tak boleh nak ni lah. Kita perlu, okey, bukan kadang-kadang, memang perlu. Okey, dekat sini ya. Kita estimate dahulu untuk kepala giant. Kita tak boleh buat macam ni tau. Contohnya dekat sini frame 80 saya nak buat dia start berpusing sampai frame 90. Kita tidak boleh buat right click terus insert classic twin. Nanti hasil dia jadi macam ni. No, kita bukan nak macam ni. Betul tak? Adakah korang nak macam ni? Nah. Tidak, kita tak nak macam tu. Okay. So, apa yang kita perlukan ialah once dah ada kat sini, maybe dekat frame 88 kita nak set 88, dia dah squash dan dia dah rotate. Okay. So dekat sini yang dia turun, barulah kita create dia punya twin dekat sini. Tekan F6, create classic twin. Okay. So create classic twin ni pun, kalau macam banyak macam ni pun, kita nak ambil yang mana? Maybe kita ambil yang tengah-tengah dia lah. Okay. Kita nak ambil semua pun, kita ambil yang kat belakang ni. Sebab ini adalah first post, ini second, ini baru third. Okay. Set keyframe F6. Okay. Right click, remove classic twin. Okay. Cara lain, cara mudah lah, cara mudah ya. Everything kita nak tu adalah by ada 4 frame. Okay, saya buat tunjuk lagi sekali ya. Okay. Kita buat yang paling tunduk bawah ni kan. So kita perlukan 4 frame kat depan. 1, 2, 3, 4. Set keyframe. Tekan F6. And then kita right click, create classic twin. Dia dah ada cukup macam ni. Linear macam ni ya. Apa yang kita perlu buat ialah sekarang, make sure kita select dekat sini ya. Jangan select dekat sini. Select dekat keyframe yang ada twins ni. Classic twin ni. Right click, convert frame to frame, ambil keyframe every other frame. Yang ini dia akan jadi 2 frame. Kalau korang terpilih yang satu sini, each frame, korang akan dapat banyak keyframe dekat sini. We don't want that. Kita nak ada the shoot onto. Convert other frames. Okay, so dia dah automatic ada 1. Okay. Sebelah ni pula, setelah kita dah ada ni 1, 2, 3, 4. Kita nak 4 frame dahulu untuk kita buat classic twin. Frame kelima tu tekan F6. So classic twin kita make sure turun dahulu. Okay. Right click, create classic twin. Dia dah start bergerak dah. Tapi kita tak nak dia bergerak setiap frame, kita nak buat dia shoot onto. Right click, convert frame by frame animation, keyframe every other frame. Okay, so akan dia jadi onto. Dah jadi dah, kita tinggal tambah yang tengah-tengah tu je. Okay, jelas
Jelas. Dia tak buat, belum buat, dia tak berapa tahu lagi. Once dah buat nanti korang akan okey ataupun macam mana tadi? Tengok balik video lah. Okey. Tenganga semua. Macam mana Dr. John? Dia orang okey ni. Cepat Mhm. juga tak rasanya. Tak. Kira anyway dah habis satu lesson lah untuk head turn ni. Okey lah kalau macam saya share attendance untuk today. Tapi ni saya end lah session dia untuk according to save dekat saya. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya end dulu. Mana end? Stop sharing. Okay. End recording. Stop recording.